Oke, lagi mulai terus lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini. Pejam celik kita dah masuk juzuk yang ke-22. Dan juzuk yang ke-22 ni ada beberapa surah, iaitu surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab, surah Yasin, surah Al-Ahzab, surah Saba, surah Fatir dan juga surah Yasin. Dan insya-Allah pada malam ini akan bincang topik ni, 4 topik. Perkahwinan daripada langit. Perkahwinan daripada langit. Tangan jahat iblis dalam kemusnahan Empayar Sabak. 3 jenis manusia dengan Al-Quran. Dan menasihati orang ketika hidup dan juga selepas mati. Kita terus pada tadabbur yang pertama. Tengok. Perkahwinan daripada langit. Okey. Kisah para sahabat yang hidup pada zaman wahyu memang luar biasa. Mereka ni siang malam duduk dengan Nabi dan menjadi saksi kepada banyak peristiwa penurunan ayat Al-Quran yang menjadi pengajaran kepada kita sekarang ni. Antara satu kisah hebat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran adalah kisah perkahwinan daripada langit antara baginda dengan Zainab binti Jahsh ataupun sepupu baginda. Mana ayatnya? Ni ayat ni. Pada perkataan zawwajnakaha. Perkataan ini adalah satu perkataan yang sangat ajaib, luar biasa, iaitu bila turun je ayat ni kepada Nabi, automatically Zainab sudah menjadi isteri Nabi. Okey, tengok cerita dia apa. Allah kata, "Idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi", ingat Muhammad, ketika engkau berkata, lilladzi, kepada orang yang telah Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepadanya, wa an'amta alaihi, dan kamu pun kurniakan nikmat kepadanya. Siapa lelaki ni? Dia adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Kenapa Zaid bin Harithah ni? Dia kata Allah Ta'ala bagi nikmat kepadanya sebab Allah Ta'ala takdirkan Zaid berada di bawah jagaan Nabi, menjadi anak angkat Nabi. Kenapa dia kata engkau pun bagi nikmat kepadanya? Sebab Nabi beri kemuliaan kepada Zaid. Dalam ramai-ramai sahabat, Zaid seorang je yang pernah dinasabkan terus dengan nama Nabi kita, Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang, tak ada orang lain. Okey. Lepas tu ceritanya, okey, tengok lagi terjemahan dia kata, amsik alaika zawjak, tahan isterimu, jangan ceraikan isterimu, wattaqillah, dan bertakwa pada Allah. Tak boleh wahai Zaid, Allah tak benarkan kamu ceraikan isteri kamu lagi. Kenapa? Ada benda yang besar yang Allah Ta'ala nak buat dalam cerita kamu, dalam kehidupan kamu dan juga isteri kamu. Okey, lepas tu Allah kata, wa tukhfi, dan engkau wahai Muhammad menyembunyikan, fi nafsika, dalam hatimu, mallahu mubdih, apa yang Allah akan nyatakan kelak. Wa takhshan nas, dan kamu lebih takut cacian manusia. Wallahu anta haqqu an takhshah, dan sedangkan Allah itu lebih patut kamu takuti. Dia gini, Nabi ni cerita apa? Perkahwinan Nabi dengan Zainab binti Jahsh ini adalah kerana cara yang praktikal Allah Ta'ala nak batalkan satu budaya jahiliah. Budaya Arab jahiliah ni payah nak buang, antaranya anak isteri kepada anak angkat tak boleh dikahwini. Dia macam isteri, betul contohlah, katalah kita ada anak, lepas anak kita kahwin. Anak kita kahwin, lepas tu dah kahwin, lepas tu jodoh tak panjang, bercerai. Bila kita kata bekas menantu kita itu dicerai oleh anak kita,
kita sebagai ayah, ibu mentua tak boleh kahwin dengan bekas isteri ataupun suami. Memang itu hukum dalam Islam. Tetapi kalau sekiranya anak angkat tak ada isu. Contoh saya ambil anak angkat Zaid. Lepas tu Zaid berkahwin dengan perempuan, lepas tu bercerai. Jadi saya lepas Zaid itu bercerai dengan isteri dia, saya boleh kahwin dengan isteri dia, tak ada masalah. Tetapi budaya Arab Jahiliyah ni, anak angkat macam anak sendiri. Isteri, bekas isteri pada anak angkat, haram dikahwini oleh bapa angkat ni. Jadi benda ni tak betul. Allah tak nak batalkan benda ni. Dan Allah tak nak batalkan benda ni, dia atur melalui banyak cara. Cara yang pertama, aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala arahkan supaya Zaid berkahwin dengan Zainab. Lepas tu bila berkahwin dua orang ni, tak sekufu lah. Tak sekufu sebab Zaid golongan bekas hamba, Zainab bangsawan, tak sekufu. Jadi si Zaid tak puas hati. Zaid tak puas hati, dia nak ceraikan si Zainab. Tetapi Allah Ta'ala tak benarkan cerai lagi sebab apa? Belum masanya. Dan Nabi memang tahu in the first place, satu hari nanti Zaid akan ceraikan Zainab dan baginda akan diarahkan untuk berkahwin dengan Zainab. Bila Nabi diarahkan berkahwin dengan Zainab, nanti orang Arab akan kutuklah baginda habis-habisan. Apalah Muhammad ni nikah dengan anak isteri bekas isteri pada anak angkat dia, dasar tak tahu malu, menongkak arus, biar mati anak jangan mati anak, gitulah umpamanya. Dan Nabi tahu in the first place, dan Nabi simpan benda tu. Wa tukhfi fi nafsik, kamu simpan dalam dirimu wahai Muhammad celaan kerisauan kamu, mallahu mubdih, yang mana Allah akan dedahkan kemudian hari. Wa takhshan nas, kamu lebih risau celaan manusia bila kamu kahwin dengan Zainab tu. Apalah Zaid, Muhammad ni kahwin dengan bekas isteri bla 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 lah. Wallahu ahaqqu an takhsha, sedangkan mu kena takut lagi pada Allah. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, kalau siapa-siapa kata Nabi ni mencipta Al-Quran, ayat ni pasti Nabi tidak akan bacakan kepada kita. Sebab ni benda kita kata macam apa? Rahsia hati Nabi ni. Allah kata wa takhshan nas, kamu takutkan manusia, wallahu ahaqqu an takhsha. Sedangkan Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Ini macam buka kelemahan diri ni. Jadi kalau Nabi ni memandang-mandang mereka Al-Quran, logiknya dia tak akan masuk ke ayat ni. Dia tak akan masuk ayat ni. Tak akan masuk ke ayat ni. Sebab ayat ni menceritakan konflik dalam Nabi. Itu kata Aisyah, siapa-siapa mendakwa Nabi mencipta Al-Quran, orang tu memang tak betul, dia kata. Sebab kalau Nabi mencipta Al-Quran, Nabi pasti akan tak masukkan ayat ni. Sebab ayat ni sesuatu yang mendedahkan kelemahan atau rasa risau Nabi, which is tak sesuai. Okey, habis ya. Allah kata falamma qada Zaidun minha watara, bila mana dia kata falamma qada, kemudian setelah selesai Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya, dia cerai, habis iddah, zawwajnakaha, kami kahwinkan engkau dengannya. Allah kata kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak menjadi keberatan kepada orang beriman untuk mengahwini bekas isteri anak angkat mereka. Jadi ayat ni sebenarnya, hukum ni kenapa Allah Ta'ala atur sedemikian? Sebab kadang-kadang sebarang hukum, teori ni tak berapa nak berkesan. Dia kena ada praktikal, orang buat, Nabi sendiri buat, barulah mudah sikit budaya itu nak dihapuskan. Jangan berteori semata-mata. Ini satu isu. Satu isu lagi, tonton interesting. Nama Zaid. Dalam Quran, Zaid ialah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Abu Bakar tak disebut nama. Abu Bakar sebut, Allah tak sebut idhuma fil ghar, bila mereka berdua. Sebut kiasan. Tapi Zaid ada tengah-tengah nama dia. Zaid dalam Quran. Ini ada sebab, nanti kita akan bincang. Okey, habis. Ayat ini menggambarkan, ini saya dah cerita tadi. Bagi tujuan ini Allah mengatur perjalanan cukup indah. Zaid dipinang oleh Rasulullah bagi pihak anak angkat baginda, Zaid bin Harithah. Ketika perkahwinan mereka berdua berlangsung, Rasulullah sudah resah gelisah kerana baginda maklum matlamat utama arahan tersebut, Zaid akan ceraikan Zainab dan baginda akan dijodohkan. Dan perbuatan ini pasti mengundang pandangan seru masyarakat jahiliah. Barangkali inilah cemuhan netizen Arab yang menyebabkan Nabi gusar. Teruknya Muhammad tegamak dikahwin dengan bekas isteri anak angkatnya. Tak pernah buat dia orang benda ni. Biar mati anak, jangan mati adik. Kemungkinan lah. Inilah sebabnya Allah Ta'ala tegur baginda. Engkau ni lebih takut
Engkau lebih takut cacian manusia berbanding takut melanggar arahan Allah. Saya dah sebut tadi ya. Okey. Okey, tambahan pula setelah ayat ini turun dengan lafaz, maka Zainab sah menjadi isteri Nabi tanpa perlu dikahwinkan oleh walinya seperti isteri lain. Lepas tu Aisyah pernah berseluruh. Dia macam berbangga lah dengan apa, dengan isteri baginda yang lain. Dia kata zawwajakunna ahalikunna. Kamu wahai isteri Nabi hak lain dikahwinkan oleh wali kalian. Abu Bakar kahwinkan Aisyah. Hafsah dikahwinkan oleh Umar. Dia kata aku ni Allah Ta'ala sendiri kahwinkan aku daripada langit yang ketujuh dengan penurunan ayat ini. Ini kata perkahwinan perlang ini istimewa. Lepas tu kalau baca tuan-tuan dalam sirah, dalam hadis dan sirah, isteri Nabi ni dia sebagai manusia biasa, mereka ni ada krisis sesama mereka. Adalah krisis, kita kata pertandingan antara mereka. Banyak kalau tuan-tuan baca, dan saya cadangkanlah. Ni kalau boleh Ustaz Yusof, Akademi Tadabbur boleh ambil, bagus ni. Sanggaram Rumah Tangga Nabi. Buku ni Masya Allah, sangat bagus. Dia ada ni. Ni combo ni. 3. Asam garam rumah tangga Nabi, romantika rumah tangga Nabi, meriahnya rumah tangga Nabi. Memang dahsyat buku ni. Siapa pengarang dia ni? Ustaz Luqman Makhtar. Ni bekas student saya di UAE dulu. Sekarang dah jadi kawan. Dan dia apa? Dia baru terbit satu lagi buku pasal sahabat Nabi. Dan bagi saya Ustaz Luqman punya sudut pandang sangat luar biasa dalam penulisan buku ni. Dan bila kita baca buku ni, ya Ustaz Luqman Makhtar. Bila kita baca buku ni, kita akan nampak sudut yang sangat praktikal, luar biasa. Contoh isteri Nabi sesama mereka ada bergaduh, meninggikan suara, macam-macam. Tetapi itu semua nak menunjukkan kita kena ikut Nabi, sebab Nabi ni adalah manusia dan isteri Nabi adalah manusia. Ada pasang surut. Cuma hak bagusnya bila mereka buat silap, mereka akan, apa kita kata, kita kata minta maaf. Dan bila Aisyah ni kalau baca, antara dia kata saingan rapat dia, paling kuat melawan dia Zainab. Lepas tu Zainab berbangga macam ni. Aisyah pun kata, okey. Dia kata aku ni pula, dia kata dibebaskan nama aku, dibersihkan nama aku daripada tuduhan orang munafik. Dalam surah An-Nur, dia kata Allah turunkan ayat. Dan bila orang tanya komen si Aisyah, macam mana Zainab? Dia kata Zainab, dia kata seorang wanita yang salihah. Wanita yang salihah, dia ni pandai craft tangan. Pandai craft tangan. Dia buat craft tangan, siap, dia akan jual, duit disedekah. Dan dia, katanya Aisyah, Zainab ni orangnya bagan sedikit. Tetapi dia seorang wanita yang baik. Dan sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah kata, yang paling cepat akan menyusul aku selepas kewafatan aku adalah yang paling panjang tangannya. Jadi katanya Aisyah, dia kata bila kami berkumpul, sebab Nabi memang buat rutin. Setiap petang Nabi akan berkumpul semua isteri-isteri dia di satu tempat. Kemudian lepas tu masing-masing baliklah. Nabi kekal di rumah giliran tu. Dan katanya Aisyah, bila kami berkumpul selepas kewafatan Rasulullah, nak ingat hadis Nabi tu, kami beratur, kami susun tangan. Dan pada masa itu yang paling panjang tangannya adalah Zam'ah, Saudah binti Zam'ah. Bukannya Zainab, tetapi selepas Rasulullah wafat, yang paling cepat menyusun kewafatan Rasulullah adalah Zainab. Lalu barulah kami faham yang Nabi katakan yang paling panjang tangannya adalah yang paling kuat bersedekah, iaitu Zainab binti Jahsh. Nampak tak? Orang Melayu panjang tangan mencuri. Dalam hadis Nabi, panjang tangan kuat bersedekah. Ini kadang-kadang bahasa kita ni nak kena nilai balik. Lah perbincangan dia tu. Allah alam. Habis ya? Isu dia Zaid. Kenapa Zaid? Ini interesting ni. Kenapa Zaid? Dalam ramai-ramai sahabat Nabi, kenapa Zaid seorang saja yang namanya disebut dalam Al-Quran? Bahkan kami dulu, Ustaz Yusuf pun mungkin melalui pengalaman ni, masa kita belajar di sekolah menengah dulu kan, belajar bahasa Arab. Contoh mesti Zaid. ذهب زيد إلى المدرسة، ذهب محمد إلى المدرسة، ذهب رجعت في ماضي، في ماضي. بس تقديره هو بس زيد فاعل، محمد فاعل كان باقي hadapan. Soalannya kenapa Zaid?
Daripada dulu saya fikir. Lepas tu bila kita baca Quran, kita hafal Quran dalam tafsir, Zaid juga keluar. Okey, ada seorang ulama, ada ulama mentakwil. Dia kata apa? Zaid ni istimewa. Sebelum turunnya ayat ni, sebelum turun ayat awal surah Al-Ahzab, kalau tengok surah Al-Ahzab, ayat awal surah Al-Ahzab, antara benda yang diarahkan gini, Zaid ni asal dia Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi ambil jadi anak angkat. Lalu bertukar nama Zaid bin Muhammad. Lama lah orang panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat surah Al-Ahzab. Allah kata, Udu'uhum li'abaihim. Panggil anak angkat kamu dengan nama bapa mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Jadi bila turun ayat ni, Allah Ta'ala, Nabi pun tukar lah. Okay, jangan panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Nama ayah dia. Dan pastinya Zaid sedih lah sebab dia hilang privilege itu. Dia lah satu-satunya sahabat Nabi yang dinasabkan terus kepada Rasulullah. Tiba-tiba dia turun ayat ni, demi mematuhi arahan Allah, kena tarik balik. Privilege itu jadi Zaid bin Muhammad. Allah Ta'ala pun nak mengganti kesedihan yang dialami oleh Zaid. Allah Ta'ala pun masukkan nama Zaid ni, masukkan nama Zaid dalam Al-Quran. Yang mana ia menjadi 3 huruf Al-Quran, Zaid, Ya, Dal. Dan nama ini menjadi sebahagian pada Al-Quran dan akan dibaca sampai kiamat oleh orang yang membaca Al-Quran. Jadi kehilangan diganti dengan kelebihan lain. Itu takwil ulama lah kenapa nama Zaid satu-satunya disebut Allah dalam Al-Quran. Allah Alam. Habis. Termasuk tadabbur yang kedua. Tadabbur yang kedua, ini surah Sabah. Tadi surah Al-Ahzab, ini surah Sabah. Sabah ni empire Sabah. Tajuk dia ke tangan iblis dalam kemusnahan empire Sabah. Sebenarnya bukan dalam Sabah saja, seluruh. Kita kata contoh kejatuhan kerajaan Uthmaniyah Turki ataupun kejayaan Abbasiyah ke Umayyah ke, semua jatuh-jatuh tu kerana tangan iblis. Dan iblis ni tuan-tuan, dia main long term punya game. Dia main tempoh kita kata kemusnahan projek jangka masa panjang. Dia tak buat projek sehari dua ni. Dia buat projek sampai ratus tahun. Iblis. Tambahan pula iblis ni Allah Ta'ala kurniakan istidraj, kelebihan yang menyesatkan dia tak mati. Ataupun kita kata jin-jin pun mereka boleh hidup lama lah sebab of course mereka tak sama fizikal seperti kita. Kita ni fizikal ini kita kata boleh terjejas dengan penuaan, kejak kencimani, darah tinggi, sakit jantung, lepas tu meninggal. Contohlah. Jin kita tak tahu fizikal macam mana. Iblis memang dah jaminan daripada Allah, dia tak mati. Dia satu-satu kekal sampai kiamat. Jadi dia boleh merancang. Kalau kita boleh gambarkan, barangkali iblis bertepuk tangan gembira bila melihat empire Sabah yang pernah menggegar dunia dahulu jatuh tersungguh. Kecekalan iblis dan tenteranya dalam menghasut penduduk Sabah agar kufur pada Allah, seberapa lama akhirnya membuahkan hasil. Kemurkaan Allah akibat kesombongan dan keingkaran penduduk Sabah menyebabkan banjir besar. Okay? Ini disebut dalam Quran. Tengok Allah kata qad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Demi sesungguhnya bagi penduduk negeri Sabah satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah. Sebab apa? Mereka ni maju luar biasa, tanahnya subur sebab ada sebuah empangan yang dinamakan empangan Ma'rab. Kemudian apabila mereka sakit, apabila mereka mengingkari Allah, Allah Ta'ala pun hantar bencana mereka, banjir besar yang memecahkan. Kita kata empangan Ma'rab itu, akhirnya empire Sabah jatuh. Jadi umpama kali kita tanya orang, apa punca sakit? Kalau kata setan punya pasal. Jadi pernyataan ini seakan khurafat, okay? Yang dibawa oleh bomoh ataupun pawang. Benarkah begitu? Sebenarnya kemusnahan Sabah dan semua kita kata empire yang pernah berkuasa di dunia, empire umat Islam, Umayyah ke Abbasiyah ke sampai kepada Uthmaniyah Turki, memang berpunca daripada hasutan iblis. Jika tidak, kenapa dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala menyatakan nama konspiratornya? Ni Allah Ta'ala sebut. Ni ayat 20. Atas ni ayat 15-16. Gap antara dua tu ada cerita-cerita dia. Saya tunjuk. Supaya tuan-tuan boleh nampak. Okey, ni cerita Sabah. Ni cerita Sabah. Mula sini. Laqad kana li sab'in bla 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 bla. Lepas tu sampai sini. Kemudian ini dia cerita pasal facility ni. Facility. Kami jadikan di antara Sabah dan juga Syam tu
bandar-bandar kecil, menyebabkan mereka tak perlu bersusah payah untuk musafir. Sampailah sini akhir mereka ingkar pada Allah. Ayat 20 tiba-tiba keluar nama setan. Tengok terjemahan dia. Allah kata apa? Walaqad saddaqa alaihim iblis sudannahu, dan sesungguhnya iblis telah dapati sangkaannya terhadap penduduk Sabak. Maksud mereka ni boleh dimusnahkan, boleh makan ni, boleh makan, itulah. Iblis ni bila tengok Sabak ni apa? Sabak ni maju, dibuat research dengan tentera-tentera dia. Okey, target bila? Target 200 tahun. 300 tahun ke depan Empire Sabak akan musnah. Jadi projek dia untuk musnahkan Empire Sabak ni, dia pergi pada individu lah, dia cari punca-punca ni. Tengok iaitu mereka menurutnya mengikut setan, kecuali illa fariqan minal mu'min, kecuali sedikit saja golongan yang beriman. Jadi maksudnya apa? Kejatuhan empire ataupun tamadun bukan sehari dua, tapi berkurun lama. Hasutan iblis dan tenteranya terhadap penduduk Sabak agar menentang Allah berlaku secara halus dalam tempoh masa yang panjang. Saya pernah tulis rencana, tuan-tuan, saya rilis ayat ini dengan banjir dekat Cameron Hayden. Nanti kita bincang. Okay? Hal ini tidak mustahil kerana iblis makhluk yang usia panjang. Okey. Ini tak apa, kita skip yang ni. Tengok ni dia kata setiap kali membaca kisah keruntuhan Empire Sabak, hati saya memikirkan nasib bumi Malaysia yang tercinta. Kerap kali laporan bencana alam seperti ketiana runtuh, banjir kilat, banjir lumpur luar biasa, serta hakisan tanah seperti yang pernah berlaku di Cameron Highlands satu ketika dahulu. Biasanya bencana ini berlaku kerana kerakusan membuat pembangunan tanpa kawal atau persediaan sepatutnya. Contoh macam ni. Contoh macam ni kita nak kata. Kita nak bagi faham macam mana setan mainkan peranan. Contoh. Bayangkan masa Cameron Highlands bila orang buat research. Orang buat research, dia kata ada kebun haram. Berapa banyak kebun haram di Cameron Highlands? 10,000 padang bola. Bayangkan padang bola tu besar dah saiz dia. 10,000. Dan bila mereka teroka nak korek, nak buat kebun haram ni, dia akan tebang pokok, dia akan buat pembangunan yang tak sepatutnya tepi lereng bukit. Jadi bila hujan turun, hujan ni tak nak break. Terus jatuh ke bumi, lalu menolak lumpur, jadilah hakisan tanah. Kalau sekiranya pembinaan kebun-kebun haram ini dikawal. Dikawal oleh siapa? Pihak berkuasa lah, PBT sepatutnya. PBT katalah ada lah siapa-siapa hantar application untuk buka kebun di tanah sekian, sebab tanah sekian ternampak kosong lagi. Lepas tu bila katalah PBT sepatutnya kena cek, tak boleh, ini kawasan lereng, ini kawasan tak ada hujan, kalau awak buat juga sini akan berlaku hakisan tanah. Sepatutnya ikut undang-undang lah. Undang-undang dibuat itu pula berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia mengenai alam sekitar. Lalu bila dah hantar aplikasi kena reject contoh. Lepas tu geng-geng pekebun haram ni nak buat juga ni sebab nak untung besar ni. Dia pun pergi kepada orang-orang dalam PBT. Dia pun hulur rasuah. Bagi rasuah. Bagi rasuah atas sepatutnya lulus, diluluskan. Oh, kalau dah dapat duit ni, sign lulus. Buat kebun. Lepas tu datang kawan ni, macam mana mau boleh buat kebun? Oh, kau tim, aku bayar sikit rasuah. Dia pun pergi pula ke pejabat PBT. Hantar application, bayar rasuah lagi. Dan kita kata keinginan untuk menerima rasuah itu Pak Setan. Itu Pak Setan hasut dalam kepala kau tu. Ambil lah Allah satu kebun je pun, orang lain kalau minta ambil, orang lain ambil. Duit tu buat apa-apa dapat duit lebih, mana cukup gaji sebagai pegawai dekat PBT ni. Ini antara contoh. Ini dah buktinya betapa iblis syaitan memang mampu bertapak dalam diri minda manusia. Umpan kebendaan selalu digunakan iblis bagi menjerumuskan manusia dalam kesusahan. Ini usah kerana sedikit habuan kebendaan yang kotor, nasib bumi menjadi mangsa. Masa saya tulis ni, 2000 bila berlaku banjir lumpur di itu dulu. Waktu tuan-tuan, hasutan setan ni, dia jangan duk ingat hasutan jin setan macam cerita hantu, macam-macam rupa hantu ada dekat TV.
Seolah-olah itu je gangguan jin atau setan. Sedangkan lagi bahaya, kita terima rasuah menyebabkan alam sekitar rosak. Bila dah banyak sangat hakisan ni sebab kebun haram dibina, hujan turun, hujan pun melimpah masuk ke dalam sungai-sungai, dekat Cameron Highland jadi hujan lumpur, langgar habis. Rumah orang kerugian berjuta. Kerugian. Ada meninggal dunia pula. Jadi kalau kita nak cek secara lebih mendalam, tuan-tuan nak cek secara lebih mendalam, besok di akhirat, Allah Ta'ala mungkin akan buat analisis. Okey. A, mu bekerja di pejabat apa? Di kata PBT, Area Cameron Highland. Kamu telah meluluskan projek ni, sedangkan projek ni tak boleh lulus. Jadi oleh kerana kamu meluluskan projek ni berlaku hujan, hakisan tanah, lalu hakisan tanah lumpur, langgar orang-orang di bawah tu, ada mati lemas, tenggelam di lumpur. Jadi dengan itu, kamu dengan ini disabitkan kesalahan membunuh. Membunuh yang dosa besar. Kita cuba fikir ke situ. Tetapi manusia ni tak nampak benda tu sebab dihasil oleh setan. Lepas tu saya kata, empire yang besar jatuh kerana hasutan. Lepas tu tuan-tuan macam empire Turki ya. Empire Turki ni, Turki apa kita kata Uthmaniyah Turki jatuh pun sebab pegawai-pegawai yang korup. Contoh wakil Yahudi pernah datang jumpa dengan Sultan Abdul Hamid nak minta tanah Palestin, nak bayar certain amount. Sultan Abdul Hamid ni dia tegas, dia tolak. Tapi dia tolak. Lepas tu geng-geng Yahudi ni Zionis pergi attack pula pegawai-pegawai ni. Akhirnya pegawai-pegawai itu nak dapat duit ni yang ditawarkan oleh Zionis, dia buatlah macam-macam sihir, akhirnya berpindah tanganlah. Kita kata tanah Palestin kepada Zionis. Dan lepas puluhan tahun berapa ramai orang Palestin dibunuh. Jadi kita kata pegawai yang korup tu besok di akhirat dalam audit Allah di mahsyar besok jangan ingat boleh terlepas. Itu antara contoh. Kita pergi secara dalam. Okey. Adakah satu punca kemuliaan sahabat disebabkan kemewahan yang mereka kecapi? Hasil dari keadaan alam sekitar mereka yang kondusif. Ya, ini tak dinafi. Sebab apa? Kalau baca ayat ni, ayat tadi ni, Allah kata laqad kana li sab'in fi maskaniha ayat. Maksudnya mereka ada tanah yang subur dan sistem pengurusan pengairan. Maksud dia ada empangan ma'rab. Oleh kerana benda itulah menjadi subur. Tetapi bila subur, bila mewah, mereka lupa daratan, mula buat jahat sikit-sikit. Hak buat jahat tu sikit-sikit itu hasil setan tu. Akhirnya Allah Ta'ala musnahkan kebun mereka sebagai satu pengajaran lah. Itu cerita dia. Okey, soalan berikutnya tadi. Jin syaitan hasut orang kafir juga ke? Adakah semua syaitan lagi? Ya, semua. Dia ada level dia. Contoh sekarang ni. Setan pergi hasut Benjamin Netanyahu tu. Geng-geng Palestin, geng-geng Israel. Geng-geng Zionis kata kita hak dianiaya. Kita tak boleh biar orang Palestin. Mereka ni akan melahirkan pengganas. Jadi bunuh segala kanak-kanak. Setan lah tu hasut. Bahkan mereka sendiri itu adalah setan. Dah lah. Okey, habis ya. Tadabbur yang ketiga. Ini surah Fatir. Tuan-tuan, ini ayat kegemaran saya ni. Ayat ni ayat saya selalu jadikan muhasabah untuk diri saya sendiri. Sebab Allah Ta'ala takdirkan saya berada dalam bidang Quran yang saya hafal tahun 93, 96. Lepas tu sambung belajar pun dalam bidang ni. Sampai sekarang kita duduk bersiang malam bergelumah dengan Al-Quran. Dan ayat ni menjadi muhasabah kepada diri saya dan kita semua. Tengok ha. Okey, kemuliaan kita umat Islam tidak diukur daripada agama warisan. Tak. Oh, saya Islam, kenapa tok saya Islam? Awak Islam lagi? Adalah sipi-sipi Islam. Bukan gitu. Bukan gitu. Bukan itu kemuliaan kita. Okey, sebaliknya ditentukan oleh interaksi kita dengan Al-Quran. Contoh kita kata dia tu mu'alaf, bukan tahu apa pun. Cuba mengaji. Saya tak pandai mengaji. Dia mu'alaf, dia pandai mengaji. Siapa lagi hebat? Jadi ukuran dia sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah panduan kita. Sebab Al-Quran adalah pusaka utama Nabi yang diwariskan kepada kita. Allah turunkan ayat ini. Ayat ini kita akan baca ni sebagai penanda aras. Ni boleh cek sendiri ya. Boleh cek sendiri. Tak payah duk share dengan orang. Tak payah duk tembok kawan kita. Kamu tu duk grup mana? Tak payah. Tak payah. Kita sendiri. Untuk menilai. Ni muhasabah diri sendiri. Tengok Allah kata thumma kemudian awrathnal kitab. Kami wariskan Al-Quran itu kepada siapa alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba pilihan kami. Siapa ni? Kitalah semua orang Islam. Allah kata kemudian Al-Quran ini yang menjadi kemuliaan umat Islam
diwariskan kepada hamba pilihan Allah, iaitu kita semua umat Islam. Dapatlah kita dapatlah Al-Quran. Okey. Lepas tu Allah bagi tahu, bila dapat Quran ni, umat Islam ni ada 3 kumpulan. Dia kata faminhum zalimun li nafsih. Satu kumpulan yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Sebab apa? Tak peduli ke Quran. Umur berapa dia, Ji? Umur cik berapa dah? Baru 70. Oh iya ke? Boleh mengaji, cik? Tak pandai lah. Lepas tu cik ada telefon? Ada. Pakai iPhone. Aktiviti pak cik dengan telefon macam mana? Oi, pak cik memang suka layan TikTok. Kadang pegang telefon layan TikTok tak sedar sampai 2 jam. Oh ya ke? Ceramah agama kata campur-campur. Macam-macam ada. Cik pandai mengaji tak? Tak pandai lah. Kenapa tak pergi mengaji? Tak sempat. Malu. Dalam telefon tu tak ada ke application yang boleh ajar mengaji? Rasanya ada. Tapi tak apalah kot. Berapa umur cik? 70 tahun. Quran tak peduli. Ini contoh zalim nafsi. Ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wal'iyadzubillah. Tak jauh. Grup yang kedua. Ini yang pertama. Wa minhum muqtasid. Ada pula yang pertengahan. Ada yang bersikap sederhana. Sederhana ni macam mana? Quran baca, Quran amal, ada tak baca, ada amal. Ini grup yang kedua. At least alhamdulillah. Okey dah ni. Tapi jangan selesa. Saya okey dah. Saya ada baca Quran tu. Baca apa? Yasin. Yasin lah. Daripada tak ada langsung kau Ustaz baca dekat Yasin. Mana Jumaat. Kawan saya langsung tak baca Quran Ustaz. Saya baca Yasin at least mana Jumaat. 20 tahun berlalu. Jumpa balik dengan Pak Cik. Cik apa khabar? Lama tak jumpa kita dekat 20 tahun. Sama-sama. Cik dah boleh mengaji dah. Saya tak pandai lagi mengaji tapi saya baca Yasin. Ustaz, malam Jumaat tak tinggal baca Yasin. Oh ya ke? Surah lain tak baca? Surah lain macam tak berapa lancar. Jadi saya baca Yasin. Cik kena upgrade dah cik. Ustaz. Sekurang-kurangnya saya baca juga Yasin Ustaz. Kawan saya tak baca langsung Yasin. Cik 20 tahun dah cik. 20 tahun dah pakai modal sama. Boleh tak cik kalau kerja, gaji masa masuk kerja 2000, tahun 2000. Tahun 2000 masuk kerja. Berapa gaji cik? 2000. Sekarang 2024. Gaji berapa cik? 2000. Cik, kita kata 2000 juga. 2000. Kita kata sanggup ke 2000? Sebenarnya saya tak sanggup. Lepas tu kita pusing. Jadi, tapi cik, apa salahnya? Walaupun 20 tahun statik, korang kan dapat juga 2000 daripada tak dapat langsung. Orang kita biasa, kalau kita kias dengan aspek material, dia akan tak puas hati. Apa Ustaz? Macam jindir ni. Mana ada orang sanggup 20 tahun kerja, gaji statik, mesti nak kena naik. Jadi ini satu tindakan majikan saya tak adil. Sebab di statik gaji saya, 2000 saja selepas 20 tahun. Cik, sama lah juga cik. 20 tahun lepas, saya tanya cik, cik kata, saya baca Yasin, korang baca juga Yasin. Daripada tak baca langsung, 20 tahun dah pakai modal sama. Tak dah. Ini muqtasid lah. Ataupun orang yang kita kata ini average. Average orang Melayu boleh mengaji. Tapi on off. Alhamdulillah. Yang ketiga yang terbaik. Dan ada pula yang mendahului orang lain. Bil khairat. Membuat kebaikan. Okey. Biidnillah. Tapi nak kena ingat. Kalau kita lebih sikit lah dengan Quran. Kita lebih sikit buat baik. Berbanding grup kedua dan pertama. Jangan sombong bro. Sebab itu berlaku biiznillah, dengan izin Allah. Lepas tu dia kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya kekuatan nak buat benda baik, hindar benda jahat melainkan dengan izin Allah. Jangan sombong. Jangan sombong. Allah tak boleh tarik anytime. Sebab tu di sini Allah tak beri peringatan. Kita dapat kelebihan dari golongan terkehadapan buat baik pun biiznillah, dengan izin Allah. Bila kita dapat, kita kata alhamdulillah. Tengok kawan kita, duduk grup kedua, grup pertama jangan pandai lekeh ke dia. Kena kesian. Ajak elok-elok, berdoa supaya dapat hidayah dan sebagainya. Okey, ayat ini menjelaskan kemuliaan umat Islam ataupun umat Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Ada 3 grup. Satu grup, tengok, dia kata mengabaikan Al-Quran. Okey, kita dah bincang ni. Yang kedua, pertengahan. Lepas tu ada juga pandangan mengatakan, mereka sedar kepentingan Al-Quran, cuba sedaya upaya untuk dalami. Mereka buat amalan wajib, meninggalkan yang haram. Buat wajib, tinggalkan yang haram. Tapi kadang-kadang terbabas juga buat benda makruh. Mereka ni golongan umat Islam, hak dapat kita amalan tangan kanan. Hak atas ni,
Atas ni perincian dia. Dia kata mereka ni sering mengabaikan yang wajib dan melampaui batas buat benda haram. Dan mereka ni ada juga yang kata terima amalan tangan kiri umat Nabi Muhammad. Boleh ya, alhamdulillah. Grup yang ketiga yang serius berdamping Al-Quran. Mereka ni Al-Quran dan Islam macam oksigen. Di akhirat mereka golongan yang masuk terus dalam syurga tanpa audit. Kalau boleh kita nak grup yang ketiga ni. Kita kena berdoa kepada Allah supaya kita berada dalam grup yang ketiga. Grup yang ketiga. Dan kalau boleh kita upgrade lagi. Jadi bila tanya, dalam 3 kumpulan ini manakah lokasi anda? Kita kata saya berharap saya dapat masuk kumpulan yang ketiga. Sebab kumpulan yang ketiga ini yang terbaik. Dan ayat selepas ni Allah Ta'ala sebut, mereka ini dapat syurga. Dapat syurga. Dan kalau boleh kita kena buang jauh lah. Falsafah hidup ala daripada tak ada langsung baca juga Yasin. Kena buang lah tu, kena buang lah. Bukan nak kata saya tak benarkan tuan-tuan baca Yasin. Bacalah Yasin tu, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kena ingat Yasin hanya satu daripada 114 surah. Satu daripada 114 surah. Jadi kita pelbagikan yang terbaik khatam. Seminggu sekali, sebulan sekali. Itu yang terbaik. Jangan fokus hanya pada satu surah. Alasan tapi kan Ustaz, Yasin tu jantung Al-Quran. Betul saya kena baca dia. Iyalah, surah lain apa kurangnya? Banyak juga kelebihan surah lain. Jangan berhenti setakat tu saja. Kalau boleh kita ni, golongan yang ketiga ni terkehadapan. Khatam habis, khatam baca, sambung, khatam sambung, khatam sambung. Dalami, tadabbur dan alhamdulillah mereka nak Allah Ta'ala janjikan syurga. Okey, habis Kita masuk tadabbur yang terakhir. Tadabbur yang terakhir surah Yasin ni. Okey, ada tak doa spesifik untuk berada dalam grup yang ketiga? Ada. Memang ada, tapi doa untuk panjang lah. Kat mana Allahumma intu Allah apa? Sekejap saya ada share 3 hari lepas. Saya ada share something 2-3 hari lepas. Pasal doa ni. Saya petik doa ni. Ya, mana dah? Satu Ustaz Masri, dia pernah tulis doa tu. Okey ni. Okey, tengok aku mohon padamu agar engkau jadikan Al-Quran musim bunga bagi jiwa. Kenapa musim bunga? Musim bunga ni indah. Allah Ta'ala perlihatkan kuasa. Okey ni hak saya tulis ringkas lah. Lepas tu ada kawan Facebook dia apa dia ni Nur Al-Ain ni dia ambil hadis ni. Nabi kata tidak ada seorang pun yang ditimpa resah ataupun sedih dia pun baca Allahumma inni abduka. Ni panjang ni, panjang. Kalau saya cadangkan ambil daripada sini. As'aluka bi kulli ismin huwa laka an taj'al al-Quran. Sini, ini doanya. Tapi ni nota Ustaz Masri ni bagus ni buat. Ni doanya. Kalau daripada awal macam complicated sikit. Sebab kalau lelaki nak kena tukar Allahumma inni abduka bintu abdika bintu amatika. Susah kalau pun baca. Ambil sini. As'aluka bi kulli ismin huwa laka. Aku mohon padamu, aku bertawasul dengan segala nama kamu miliki supaya aku jadikan Al-Quran itu musim bunga di hatiku, cahaya dadaku, penghilang sedihku dan sebagainya. Nanti ilmu boleh ambil ambil yang doa ni, yang Ustaz Masri share ni. Ni Ustaz Masri, MMRN Ustaz Masri. Okey. Okey, habis kita sambung. Okey, salam Ustaz tadi saya dengar ada hadis mengatakan paling kurang untuk hafal surah Al-Zalzalah. Okey. Saya cuba cari hadis tapi belum jumpa. Paling kurang kena hafal surah Zalzalah. Saya pun macam tak pernah dengar ni. Cuma
Allahumma ja'al Qur'anan azim rabi'a qulub. Okey, ni Ustazah Nur Asia Alim pun dah share ni. Doa ni bagus ni. Okey. Cuma zalzalah ni saya tak pasti pula. Kenapa surah Al-Zalzalah ni? Jadi pihak yang mendakwa tu dia kena buat hadisnya. Ustaz, bagaimana orang yang sering membaca Al-Quran tapi sikap masih buat benda lara. Tak elok yang tak disenangi oleh orang lain. Sebab tu kena kena faham. Kena faham dia ada beza. Beza di antara abid dengan faqih. Abid dia suka apa? Dia suka beribadat. Tetapi ibadat tu sekadar ritual. Tidak mengubah diri dia. Jadi kita kalau boleh kena upgrade lah. Kita kena jadi abid dan juga alim. Faqih. Ni biasa ada orang tanya saya. Dia kata, Ustaz macam mana? Kawan saya ni. Dia ni duha kuat, baca Quran kuat, solat malam kuat, jumpa bomoh pun kuat. Percaya benda-benda karut pun kuat. Kita kata dia tu abid. Abid yang kita kata dia buat sekadar ritual. Sedangkan ibadat yang kita buat ni, semua ada signifikan, ada falsafah yang akan mengubah diri kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Okey, ini doa ni. Cuma ni, okey, ambil pada as'aluka bikulli ismin. Okey, ni doa nanti kopi Ni Ustaz Masri. Ustaz Masri bagus. Dia suka. Dia suka apa, rajin lah nak buat doa dalam pada hadis. Dia pun ada belajar dalam bidang hadis. Okey, habis. Kita masuk tadabbur yang keempat yang terakhir. Ini kisah surah Yasin. Okey, tengok manusia perlukan nasihat kerana ia mutiara hikmah meneruskan kehidupan. Saya baik dengan Ustaz Fahrul. Ustaz Fahrul Makjui. Dia kata, Ustaz lah kita jumpa orang, kita minta dua benda. Satu nasihat, satu doa. Dia kata. Dan kadang-kadang nasihat orang beri pada kita mungkin berguna lah. Tanpa nasihat, manusia boleh tersasar jauh. Okey, manusia terbaik. Ni tengok. Ni kalau boleh buat. Manusia terbaik adalah orang yang selalu memberi nasihat ketika hidup dan selepas mati. Macam mana tu? Dah mati tak ada bagilah nasihat. Tengok ayat ni. Tengok dalam surah surah Yasin. Cerita lelaki ni namanya Habibun Najjar. Kalau tengok surah Yasin Kalau tengok surah Yasin daripada awal kisah, kisah mengenai penduduk sebuah negeri ni. Penduduk negeri ni, Ashabul Qaryah, wadrib lahum, ceritakan kepada mereka, orang Mekah, perumpamaan penduduk sebuah negeri yang didatangi oleh Rasul. Ringkas cerita mereka tentang Rasul ni, ugut nak bunuh Rasul ni. Tiba-tiba datang seorang lelaki ni. Lelaki ni, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang pada hujung bandar seorang lelaki yang menasihati kaum ni supaya ikut Nabi bertiga tu. Lepas tu akhirnya dia dibunuh. Lepas dia kena bunuh, dia kata ni, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku declare, aku beriman dengan Tuhanku, dengarlah kamu semua. Rupanya lepas dia declare, dia mati, dibunuh, mati syahid. Lepas tu qila, dikatakan kepada si fulan tadi tu, masuklah kamu ke dalam syurga. Dia pun duduk dalam syurga. Maksudnya ni dah di alam lain, ini alam dunia, dia mati, dibunuh. Ini masuk ke alam barzakh. Lepas tu Allah Ta'ala kata, masuklah kamu dalam syurga. Bila dia masuk dalam syurga, dia kata, tengok. Dia kata setelah dia mati, dikatakan kepadanya masuklah ke dalam syurga. Dia pun kata, ya laita qaumi ya'lamun, kalaulah kaumku tahu keadaan aku sekarang ni, Allah Ta'ala muliakan. Dan ayat ini mengisahkan kesudahan lelaki beriman yang mati syahid dibunuh. Meskipun Quran tak sebut nama dia, tapi ulama tafsir kata dia Habibun Najjar. Okey. Tengok ni, walaupun surah Yasin bacaan wajib masyarakat kita pada setiap minggu dan ketika berlaku kematian, tak ramai yang betul-betul kenal siapa lelaki hebat ini. Sebab tu kalau tanya orang baca Yasin, sekejap, surah Yasin cerita apa Dia tak dijawab tu. Dia cerita dalam surah Yasin tu, orang mati syahid pun mungkin ramai tak tahu. Sebab apa? Baca kosong sebagai ritual malam Jumaat. Jadi kita kena upgrade. Baca-bacalah Yasin, upgrade. Lepas tu saya di surau saya, surau baru ni, kalau saya kosong malam Jumaat, bila baca Yasin, saya baca Yasin. Dan saya habis awal sikit, dalam 10 minit saya akan cerita. Ni cerita apa, cerita apa, cerita apa. Kita bagi nilai tambah. Kita bagi nilai. Cukup-cukuplah kita hidup dengan ritual. Sebab ritual ni, dia cuma, saya boleh kata, hanyalah 1/4 daripada maksud sesuatu ibadat. 3/4 lagi banyak lagi. Hikmah-hikmah yang perlu kita cari, kita faham dan sebagainya. Okey, tengok Kisah ini saya cerita dia bunuh setelah mati dan terkurung di alam barzakh seperti semua roh yang lain, Habibun Najjar gembira dan sedih pada masa yang sama. Kenapa? Dia gembira ditempatkan Allah dalam syurga.
Tapi dia sedih kerana tak dapat mengajak kaumnya. Kenapa dia kata tak dapat ajak kaumnya? Dia kata, ya laita okalaulah. Ni, ayat ni. Dia kata, ya laita. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, ya laita ni panggil ada tu tamanni. Perkataan yang menggambarkan angan-angan yang tak boleh capai. Maksudnya kalau ikut sebenarnya Habibun Najjar dia nak balik ni. Nak balik ke dunia malam Jumaat ke, balik jadi hantu ke, balik masuk dalam badan bomoh ke untuk menewan sampaikan. Tapi tak boleh. Ada tetamanni ni mustahil capai. Kata impossible to attain, unattainable lah. Jadi dia sekadar berangan lah. Dia terkurung di alam barzakh, dia gembira, dia juga sedih. Dia kata, oh, kalau lah hal ini dibikin kerana tidak ada manusia yang telah mati mampu pulang ke dunia. Dari sudut pandang lain, kita boleh menganggap kisah ini sebagai berita dalaman. Kita dapat sebab itu baca Quran. Pengajaran. Katanya Abdullah bin Abbas. Dia kata apa? Lelaki ini menasihati kaum dia semasa hidup. Kat mana tu? Ni. Dia kata, ya qaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaum, ikutlah para rasul. Ikutlah rasul tak minta upah. Kenapalah aku tak boleh sembah Tuhan yang mencipta aku? Adakah patut kamu sembah Tuhan lain selain pada Allah? Bla bla bla. Aku pun beriman. Dia declare. Ini nasihat dia ketika hidup. Lepas tu, dan selepas mati. Lepas mati ni bila? Hak ni ni. Dia kata, oh, kalaulah kaumku tahu dengan keampunan aku dapat, aku jadi orang mulia. Nak menasihati lagi kaum dia walaupun selepas mati. Jadi kesimpulan ni hebat orang ni. Habibun Najjar hebat. Dan kita ni boleh ke tidak? Kita ni boleh ke tidak menasihati manusia semasa hidup dan selepas mati? Boleh. Kita masa hidup kita nasihat orang buat baik. Kemudian kita tinggalkan legacy. Macam contoh, tengok. Dia kata legacy boleh membentuk generasi akan datang. Macam para ulama. Para ulama kita, contoh Imam Syafi'i, meninggal lama dah. 1200 tahun dah meninggal. Tetapi selepas mati dia pun hidup lagi sekarang. Di Nusantara siapa Hamka? Hamka ni tuan-tuan orang buat kajian tak habis-habis sampai sekarang. Hamka ni. Orang buat kajian sampai sekarang. Dan baca buku dia ada je nasihat-nasihat. Maksud dia menasihati kita semasa dia hidup dahulu dan selepas mati. Dan idea menasihati ketika hidup dan selepas mati inilah yang menjadi inspirasi lah. Saya tulis buku. Saya penulis buku. Saya ada banyaklah buku. Dah ada 15 buah buku. Tapi antara buku yang terkini, antara contoh buku ni dan juga buku Mencari Unta Merah Jepun. Unta Merah Jepun saya ni, saya cerita apa kerja kita mencari unta merah Jepun. Buku ni. Kenapa saya tulis buku ni? Buku ni tulis hasil daripada pengalaman dakwah 3 tahun di Jepun. 2017 sampai 19. Akhirnya 2019 kita balik, kita kutip dana, dapat 4 juta beli bangunan. Beli bangunan di Jepun, nama dia Japan Dakwah Center. Di Osaka. Ni bangunan ni. Japan Dakwah Center di Osaka. Bangunan ni tu. Kalau Quran ni dalam, orang solat ada, pukul 2. Cek mana ni di luar ni. Ni gambar di luar. Japan Dakwah Center. Ni. Ni gambar masa kita pergi tengok 2019. Belum beli lagi. Ni dalam bangunan. Ini kat luar. Lepas tu sekarang bangunan ni dah siap dah. Bangunan ni dah siap. Dan kita go for next project. Next project kita nak beli, kita nak buat masjid di Wakayama. Masjid Ad-Dakwah kita panggil. Dan masjid tu tanah dah beli, dah clear. Cuma nak kumpulkan dana untuk buat masjid lah. Okey, tak apa. Katakanlah. Hasil daripada usaha kita bersama rakyat Malaysia, Jepun ni jadi negara Islam selepas 200 tahun. Dan orang Jepun pun nak tahulah macam mana Islam boleh subur bertapak mengikut acuan Malaysia di Jepun. Dia orang pun buka lah buku, jumpalah buku saya tu. Mencari Unta Merah Jepun. Dia orang buka, jumpa buku ni. Jumpa buku ni. Jadi buku ni ada nasihat-nasihat, sejarah-sejarah. Orang baca, dia pun dapat inspirasi. Dapatlah kata-kata pengajaran. Saya walaupun saya dah mati 200 tahun akan datang, saya masih lagi hidup menasihati orang yang berada pada mana-mana zaman. Macam para ulama kita, Imam Syafi'i.
Imam Bukhari, Hamka, mati lama dah. Tapi masih lagi menasihati. Samalah seperti Habib bin Najjar. Dan ini patut kita jadikan inspirasi. Kita menasihati orang ketika hidup dan selepas kita mati dengan cara legasi ilmu. Legasi ilmu. Okey, tuan-tuan. Dan kalau kita tak mampu pun untuk mencipta legasi ilmu, kita bukan penulis, didik anak. Didik anak-anak atau beri sumbangan dengan mendidik anak-anak. Ataupun kalau kita tak ada anak, kita boleh bagi sumbangan, kita kata sponsor ke orang-orang pergi belajar supaya legasi kita tak akan bersambung. Itu kita akan terus menasihati masa hidup dan juga mati. Saya pernah alami tuan-tuan pengalaman. Nah, dia anak murid saya, nama dia kita panggil Wawa, husband dia Suyuti. Sayuti man. Sayuti meninggal muda ni. Sayuti tegur aku walaupun selepas dia meninggal. Dia cerita macam ni lah. Wawa ni dia suami dia meninggal aksiden. Tapi dia cerita lah bila saya pergi rumah dia ziarah. Sebelum Sayuti ni meninggal, dia mula berjinak dengan agama. Umur 30-an. Anak ada 2 orang. Mula berjinak dengan agama. Pagi dia akan bangun awal pergi solat subuh. Berjemaah di surau. Pagi dia meninggal tu, isteri dia sedar, tengok Sayuti ni tak ada dah. Sayuti ni pergi dah ke surau. Hujan-hujan. Dia pun, lepas tu bila Sayuti balik, standby untuk pergi kerja ni, dia kata dalam hati dia, si Wawa kata, ya Allah, hujan-hujan pun pergi semayang juga, berjemaah di masjid, pakai payung lah. Balik, okey dah minum sikit, sembang, salam, cium tangan, lepas tu Sayuti pun keluar. Duduk dalam 15 minit, dapat call, dia kata Sayuti accident, dekat Sempang, meninggal. Lepas tu dia kata dia memang sedih lah. Dia memang sedih. Lepas nak jadi ke cerita saya itu di UAE, saya sampai ke kelas lah di bangunan. Sampai di kelas bangunan engineering, ini pada tarikh 29 Ogos 2017, untuk mengajar kelas tafsir. Kedengaran azan maghrib daripada masjid. Saya ada 2 pilihan. Solat maghrib di surau engineering yang dekat, tingkat 2 je, ataupun berjalan sejauh 500 meter. Renyai hujan mulai turun, hati mula berkecamuk. Pastinya solat dalam masjid lebih besar pahala berbanding solat di surau kecil tingkat atas tu. Ini kerana setiap langkah berjarak 500 meter tu akan dirakam pahala. Sebab Nabi kata, lagi jauh, lagi banyak pahala. Sesungguhnya yang paling besar pahalanya dalam ibadat salat orang yang paling jauh berjalan. Melihat renyai hujan, saya terfikir untuk mudahkan situasi, solat tingkat atas lah. Tiba-tiba tuan-tuan, kisah almarhum Sayuti yang baru meninggal dunia hari Sabtu lepas, dalam kita kata beberapa hari, dalam 2 hari, menjengah minda. Isteri dia cerita pada hari kejadian Sayuti keluar subuh walaupun hujan. Ini cerita di sini. Nanti admin boleh copy cerita ni. Okey, terkenang semangat Sayuti, saya pun gagahkan diri, reda hujan sampai ke masjid. Lalu saya pun terfikir, ginilah rupanya orang yang menasihati orang lain semasa hidup dan selepas mati. Jadi saya kata aku kena tulis ni, cerita ni, aku kena tulis ni. Lepas tu saya buat tajuk, Sayuti tegur aku walaupun selepas dia meninggal. Itu tuan-tuan kita belajar dalam situasi. Ada hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala nak ajar kepada kita. Dan cerita ni bagus ni, nanti boleh jadi satu motivasi. Minta admin copy dan masukkan dalam chat supaya tuan-tuan boleh tengok kemudian. Allahu'alam tuan-tuan, kita habis situ. InsyaAllah untuk sesi akan datang juzuk yang ke-23. Juzuk 23 ni pun banyak benda menarik juga. Ni ada cerita Nabi Yunus, prequel dan juga sequel. Kenapa doa baginda diterima? Kita dia ingat la ilaha illa anta subhanaka inni. Ya, itu tak nafi, tapi ada cerita dia. Ada cerita. Kenapa doa tu mudah diterima. Dan cerita tu kita boleh pakai. Yang kedua, pokok labu. Kenapa labu? Tumbuh tepi Nabi Yunus. Kemudian Nabi Daud bukan perampas isteri orang. Ada cerita Israeliat. Nabi Daud ni gila kebina orang. Kata-katanya Sayyidina Ali, siapa yang bawa cerita ni aku sebab 160 kali. Kenapa dalam Islam tuduh orang berzina? Sebab 80. Tuduh Nabi double. Kali 2 katanya Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah tidak masukkan jin ke dalam botol. Ini buat cerita apa ni? Ini dalam surah Sad.
Nabi tidak menangkap jin. Sebab kelebihan menangkap jin ni adalah kelebihan khusus untuk Nabi Sulaiman. Orang kita duk percaya tu sebab apa? Tengok filem, tengok cerita Melayu. Tengok cerita Melayu, ustaz tu hebat, dia boleh tangkap jin masuk dalam botol, buang ke laut. Lepas tu jin tu pun hanyut, lepas tu ada orang jumpa, lepas tu keluarkan, baru jin tu pun terlepas, dia pun mengganas balik. Itu cerita Aladin tu. Kalau ikut Al-Quran dan juga Sunnah ada perbincangan dia. Nanti kita akan bincang untuk sesi akan datang. Iaitu Sabtu yang ke... Sabtu ni kan? Oh dah. Kelas kita ni Sabtu ketiga dan juga keempat. Jadi belum masa lagi lah. InsyaAllah kita akan masuk sambung. Okey, sambung. Jom. Bila kalau tengok dalam ni, Isnin 34, Sabtu 34. InsyaAllah kita akan jumpa, kita akan bincang benda ni. Allah alam, cukup untuk malam ni. Pukul 10 dah tu. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Cik Nasir tanya, Habib bin Najjar pengikut ajar Nabi Isa. Sort of. Sebab kalau baca dalam tafsir, dia kata 3 orang Rasul tu diutus ke Antakya di Turki. Dan Turki tu katanya tempat agama Nabi Isa. Agama Nabi Isa. Tersebar ke situ. Allahu a'lam. Okey, tuan-tuan cukuplah untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa untuk sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.